Ya, jangan lupa untuk saksikan Piala Dunia FIFA 2022 Qatar pastinya di TV2, RTM Sukan dan juga TV OK. Untuk jadual perlawanan, anda boleh terus sahaja menyaksikannya di mana-mana platform media sosial dan juga di portal berita RTM. Dan pasti RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2022 ini. Ya. Mudah saja anda boleh saksikan terus di telefon pintar anda melalui aplikasi RTM Click. Secara percuma. Secara percuma sahaja, jangan risau di mana sahaja anda berada, anda boleh menyaksikan melalui RTM Click. Sekarang ini penonton, kita nak bagi penghebahan kepada anda berkenaan peranan penolong pegawai perubatan dalam menyokong sistem penyampaian kesihatan Malaysia. Hari ini kita bersama dengan 3 tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Tuan Haji Mustafa Abdul Majid, Presiden Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia. Di sebelahnya ialah Encik Zuhaimi Abdullah, Ketua Penolong Pegawai Perubatan Malaysia, dan juga Dr. Haji Alias Mahmud, Pensyarakanan Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana hari ini, sihat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasca PRU ni sihat, Alhamdulillah. Cukup tidur semuanya. Ya, syukur. Balik mana PRU? Okey. Okey. Di mana mengundi? Dah. Ya. Saya mengundi di Kelang. Kelang. Oh, Kelang dekat. Doktor? Saya Parlimen Bera. Okey. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Okey, hari ini kita nak memberikan ataupun meningkatkan kesedaran, pemahaman masyarakat berkenaan peranan penolong pegawai perubatan. Jadi mungkin untuk permulaannya kita kongsikan apa skop kerja untuk penolong pegawai perubatan ini sebenarnya. Okey, skop kerja penolong pegawai perubatan ataupun nama sebenarnya pembantu perubatan. Penolong perubatan itu dalam perkhidmatan awam. Okay. Profession dikenali sebagai pembantu perubatan. Ya. Skop kerja adalah dalam perkhidmatan rawatan sakit dan penjagaan kesihatan pada masyarakat. Itu skop kerja dia pada secara amnya. Okay. Okey, mungkin boleh berikan pemahaman yang lebih jelas. Siapakah sebenarnya yang dikatakan penolong pegawai perubatan ini? Sebab ada ramai yang tersilap macam fikir, ini doktor ke, nurse ke, betul. Yang mana satu? Yalah, betul. Pergi hospital tengok yang pakai baju putih, semua dipanggil doktor. Ataupun nurse terus. Yang mana satu? Dia begini ya. Profession pembantu perubatan merupakan satu profession agak dah lama di negara kita. Okey. Hampir 230 tahun. Betul. Ya. Mula-mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1786 di Pulau Pinang oleh kerajaan British. Jadi pada ketika itu di Malaysia ataupun Melaya pada ketika itu tidak ada ataupun kekurangan doktor untuk penjagaan kesihatan. Maka diperkenalkan profession yang mula-mula dikenali sebagai apothecary, lepas itu sub-assistant surgeon, dan yang paling famous sekali adalah dresser. Saya rasa kalau rakyat Malaysia yang umum macam saya semua kenal sama dresser. Kalau tanya ibu bapa ke atuk ke, memang kenal. Itulah dresser. Dan selepas itu tukar kepada pembantu perubatan ataupun pembantu hospital. Dan pembantu perubatan masih kekal. Melainkan di mata awam diganti dengan penolong pegawai perubatan. Okay. Mudah-mudahan dah boleh differentiate ke antara doktor dan ini? Dia kalau orang awam boleh differentiate dengan kalau pergi tempat perkhidmatan. Okey, kita ambil Jabatan Kecemasan. Okey. Nombor 1 dengan pakaian seragam. Itu yang nyata lah. Itu paling nyata jelas. Okay. Kedua, peranan pembantu perubatan ini adalah dengan memberi perkhidmatan seiring dengan profesional doktor. Seiring. Maknanya bukan membantu sepenuhnya, tetapi seiring. Maknanya sama-sama. Sama-sama membantu profesional doktor dalam rawatan pesakit. Jadi kalau kita ambil Jabatan Kecemasan dalam membantu pernafasan, menjaga jantung dan sebagainya. Jadi itu peranan. Bukan buat kerja doktor. Dan bukan jururawat. Okey, untuk kita memahami lebih jelas, saya nak tahu skop pembelajaran dia bagaimana? Doktor, modulnya apa? Silibusnya apa? Apa yang membezakan antara penolong pegawai perubatan dan juga doktor ini? Okey, terima kasih. Safika. Itu saya bersembang. Okey, penolong pegawai perubatan atau pembantu perubatan mempunyai latihan yang sistematik dan profesional lah. Okey, secara ringkasnya, untuk menjadi seorang penolong pegawai perubatan,
perlu tamat latihan diploma pembantu perubatan sebelum ini dan ditukar kepada diploma sains perubatan dan kesihatan pada start sejak 2018 lah. 3 tahun program yang komprehensif di institusi latihan dan diiktiraf oleh lembaga pembantu perubatan dan juga MQA atau Malaysian Qualification Agency. Okey, 3 tahun ada mereka belajar teori dan juga mereka praktis. Okey, berbeza dengan doktor ataupun MD ataupun MBBS ya. Mereka latihan biasanya secara 5 tahun dan 2 tahun housemanship lah. Dan mereka tidak berada dalam kuliah yang sama ataupun dalam kurikulum yang sama. Cuma latihan untuk pembantu perubatan 3 tahun dan basically latihan untuk doktor 5 tahun campur setahun atau 2 tahun tambahan lah. So itu beza. Tapi dari segi kurikulum, kurikulum diploma pembantu perubatan dia mengikuti model kurikulum doktor. Meaning that pelajar-pelajar ataupun yang belajar ini mereka belajar surgical, medical, ortopedik dan sebagainya. Cuma dari segi kedalaman dan kompleksiti saja yang berbeza. Sebab itu kadang-kadang bantu perubatan atau penolong perubatan mereka berada di klinik kesihatan, mereka boleh merawat sakit yang ringan sebab mereka belajar bagaimana untuk menapasi pesakit, membuat pemeriksaan fizikal, diagnosis dan sebagainya dan juga ubat-ubatan. Jadi itu yang bezanya segi kompleksiti. Dan juga untuk doktor mereka ada MMC ataupun lembaga yang iktiraf program mereka sendiri. Sedangkan untuk pembantu perubatan atau diploma pembantu perubatan atau penolong perubatan, kita ada lembaga kita sendiri yang mengiktiraf kurikulum kita sendiri. So kurikulum mesti diiktiraf oleh lembaga pembantu perubatan. Dia tak boleh sebarangan lah. Jadi berbeza dengan jururawat sebenarnya. Jururawat membantu. Bukan seiring kan. Dia membantu doktor kan macam mana? Dia lebih kepada perawatan, penjagaan pesakit. Penjagaan. Nursing care. Macam doktor memeriksa, mendiagnos penyakit betul. Pembantu perubatan dia akan penyakit-penyakit ringan dia boleh mengenal pasti dan juga kalau di pre-hospital atau kecemasan dia lah frontliner lah yang datang buat saringan, screening dan sebagainya kena pasti yang teruk dan teruk diagihkan ke zon-zon tertentu. Itulah menolong perubatan. Sebab apa tahu Munawar, kadang-kadang bila kita pergi klinik atau hospital, bila yang pakai uniform putih ni penolong pegawai perubatan nak ambil darah kita macam doktor ada doktor. Sebab kita tak nak nurse, nak doktor juga. Padahal sebenarnya itu adalah penolong pegawai perubatan. Jadi itu stigma yang perlu kita ubah sekarang ni. Kita kena kenal siapa sebenarnya mereka ini dalam bidang kerja mereka. Untuk kenal penolong pegawai perubatan ini, mungkin Cik Zuhaimi boleh memberikan pencerahan kepada masyarakat di luar sana dari segi kod warna uniform yang diguna pakai oleh penolong pegawai perubatan ini. Bagaimana untuk kita membezakan di antara satu sama lain? Okey, penolong pegawai perubatan ini adalah satu profession yang beruniform lah dari dulu sampai sekarang. Dan banyak jugalah perubahan transformasi dalam pakaian seragam telah dilaksanakan. Ini mengikut peranan yang diperlukanlah pada waktu-waktu yang terkini. Jadi sekarang ini apa yang kami ada adalah ini adalah salah satu uniform lah bagi kumpulan grade U36 ke atas. Mereka akan berlengan panjang dan bagi mereka yang bergrade U29 mereka akan memakai baju putih lah. Lengan pendek. Lengan pendek dengan bertali leher. Yang bertali leher. Dan bagi grade U32 mereka akan berlengan pendek juga. Dan warna bajunya adalah warna hijau dan bertali leher jugalah. Ya. Okey, dia ada kod-kod. Ni seperti mana yang di paparan kaca TV anda. Seperti di paparan tu. Okey, mungkin Tuan Haji juga boleh kongsikan setakat ini di Malaysia berapa ramai sebenarnya yang mendaftar penolong pegawai perubatan ini dan bagaimana sebenarnya pasaran dan juga permintaannya setakat ini di Malaysia? Okey, saya rasa saya perlu jawab soalan itu. Silakan Tuan. Okey, di sektor Kementerian Kesihatan lah, kita ada hampir 15,000 perjawatan tetap. Dan kita ada lebih kurang 5,000 PPP kontrak lah. Jadi keseluruhannya di Kementerian Kesihatan kita ada 20,000 penolong pegawai perubatan berdaftar. Di sektor swasta pula kami mempunyai dalam 6,000 PPP ataupun penolong pegawai perubatan berdaftar jugalah. Jadi sehingga kinilah saya sebagai Ketua Penolong Perubatan Malaysia tidak pernah mendapat
mana-mana aduan di mana PPP swasta tidak dapat mencari kerja dan sebagainya. Lebih-lebih lagi selepas pandemik, kesedaranlah untuk menggajikan penolong perubatan daripada klinik-klinik swasta sehinggalah offshore, bekerja di pelantar minyak, di estate-estate, di hospital-hospital swasta dan sebagainya. Memang amat diperlukan. Okey, dan jadi dia diperlukan di semua peringkat, betul, di seluruh negara, khususnya lagi-lagi bila kita berdepan dengan pandemik COVID-19 baru-baru ini. Kita dapat saksikan bagaimana pengorbanan daripada pegawai perubatan sehinggalah sampai ke penolong pegawai perubatan ini. Jadi bagaimana Tuan melihat keadaan ini pasca pandemik COVID-19 ini untuk kita memberikan penyampaian kepada masyarakat di luar sana bahawa penolong pegawai perubatan ini juga merupakan tulang belakang kepada sektor kesihatan awam negara ini? Dia sebenarnya termasuk dalam 3 kategori ini, iaitu doktor, jururawat dan penolong perubatan. Dia bertugas sebagai satu pasukan. Jadi kalau kita keluarkan satu, bermakna jagal. Tidak dapat sediakan yang sebenarnya. Jadi penolong perubatan merupakan seorang ahli pasukan yang memberi perkhidmatan yang amat penting bagi yang mana beliau telah dilatih khas untuk melakukan. Jadi seharusnya sudah ada satu pasukan yang mana ada penolong perubatan. Jadi dalam pandemik COVID ni memang penolong perubatan main peranan yang begitu luas dan keadaan mereka bertugas pun berlakulah keadaan di mana tidak ada masa rehat, tak cukup rehat. Ada yang bekerja sampai 24 jam sehari. Dan macam-macam keadaan. Tapi penolong perubatan telah mampu melaksanakan tanggungjawab mereka dengan sempurna, dengan baik. Jadi itulah yang sebenarnya. Jadi dengan latihan yang mereka terima selama diploma 3 tahun, maka mereka dapat memainkan peranan yang berkesan. Seperti mana tadi dimaklumkan oleh Tuan, begitu banyak sebenarnya market ataupun pasaran untuk mereka ini. Jadi mungkin doktor boleh rungkaikan sikit ataupun perjelaskan bagaimana fasa untuk menjadi seorang penolong pegawai perubatan ini. Itu soalan yang pertama. Dan yang keduanya ialah kalau kita melihat saban tahun setiap hari sebenarnya kita berhadapan dengan penyakit-penyakit baru. Kita tidak mahulah menjadi seperti pandemik COVID baru-baru ini. Tapi bagaimana persiapan daripada penolong pegawai perubatan ini, mungkin dari segi akademik ataupun silibus ataupun kurikulumnya, mungkin ada penambahan bagaimana? Okey, sebelum jawab soalan tadi, kita tadi ada sentuh tentang COVID-19, COVID-19 ya. Jadi kita daripada persatuan dan juga saya dengan tim UKM, kita ada menulis buku tentang wira tidak dinendang, pengalaman penolong pegawai perubatan dan COVID-19. So ini satu pada pengalaman daripada semua PPP yang bertugas di lapangan yang menulis pengalaman mereka. Jadi ini satu yang boleh sebagai satu rekod sejarah lah. Okey, berbalik kepada fasa-fasa tadi, untuk menjadi seorang penolong perubatan sebenarnya saya beritahu bahawa mereka perlu memohon kalau di Kementerian Kesihatan melalui SPA. Dan dia akan dilatih di Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita ada 6 ALKKM dipanggil sekarang. Dan juga ada 10 institusi latihan swasta yang menawarkan program diploma pembantu perubatan atau diploma sains perubatan dan kesihatan. So selepas mereka tamat latihan, mereka akan, kalau di Kementerian Kesihatan, akan melalui fasa PPW kita panggil. Kalau dalam doktor dia panggil housemanship lah. Iaitu mereka akan ditempatkan especially di Jabatan Kecemasan selama 6 bulan dengan pemantauan oleh pakar-pakar dan juga ada buku log supaya mereka ini betul-betul mahir bila mereka bekerja dalam situasi sebenar, mereka boleh menguruskan pesakit dengan lebih kompetens lagi. So selepas itu dari segi pendidikan, untuk meningkatkan lagi kemahiran mereka, ada latihan tambahan dipanggil latihan lanjutan atau dulu dipanggil post basic selama 6 bulan dalam bidang-bidang kepakaran seperti ortopedi, jantung, neurofisiologi, kecemasan, dan latihan tersebut telah di-upgrade kepada advanced diploma selama setahun. Jadi PPP ni sebenarnya mereka bekerja ni, mereka telah dilatih dengan kemahiran yang secukupnya lah. Dengan latihan dalam bidang kepakaran tersebut. Dan juga selaras dengan perkembangan profesion, so kita merancang untuk meningkatkan tahap kepada tahap degree ijazah.
So sekarang kita ada 3 universiti di Malaysia yang menawarkan program ijazah yang diiktiraf oleh Lembaga Bantu Perubatan. Iaitu di UKM sini kita ada sarjana muda sains perubatan kecemasan dengan kepujian. Kemudian ada juga di Open University sarjana muda sains perubatan dan kesihatan dan di UNIZA yang baru melaksanakan untuk sarjana muda sains perubatan dan kesihatan. Itu dari aspek pendidikan lah. Selain itu mereka juga digalakkan untuk mengambil tahap pelajaran tertinggi hingga ke master dan PhD. Jadi sebab itu bagi saya latihan mereka telah latihan dengan secukupnya untuk berkhidmat di sistem penyiapan kesihatan di Malaysia dan mereka lah frontliner di samping lain-lain kategori tadi bagi memastikan kesihatan Malaysia masyarakat Malaysia terjaga. Okey, saya suka bila doktor menunjukkan buku tadi Wira Tidak Didendang. Pengalaman penolong pegawai perubatan menangani wabak COVID-19 yang dipegang oleh doktor, buku yang ditulis untuk kita memberi rangkuman pengalaman yang dilalui oleh penolong pegawai perubatan. Jadi kita nak tanya terus kepada Encik Zulhilmi, bagaimana cabaran pengalaman semasa berdepan dengan pandemik COVID-19, situasi luar jangka untuk sektor kesihatan negara? Okay, memang khususnya bagi penolong pegawai perubatan. Semasa berlakunya pandemik ni saya belum lagi lah menjadi ketua. Saya bertindak sebagai ketua sektor dasar dan perancangan strategik yang betul-betul menguruskan mobilisasi penolong pegawai perubatan untuk satu negara. Jadi pengalaman saya sendiri adalah seramai hampir 3 hingga 4,000 penolong perubatan kami terpaksa gerakan. Satu adalah di dalam negeri itu sendiri dan lagi satu adalah daripada satu negeri ke negeri lain. Hatta sampailah ke Sabah dan Sarawak. Jadi pengalaman yang saya tidak boleh lupakan adalah kami terpaksa gerakan penolong perubatan dan juga kategori staf kategori lain melalui penerbangan TUDM. Ke Sabah dan Sarawak. Waktu itu kes naik di Sabah. Ya, kes sangat-sangat tinggi masa itu dan banyak juga kematian berlaku dan sebagainya lah. Jadi memanglah pengalaman yang telah dilalui oleh penolong perubatan dari Semenanjung ke Sabah Sarawak. Ada juga daripada Sabah Sarawak yang datang membantu di sini. Dia memang kita bekerja rapat sebagai satu keluarga di bawah Kementerian Kesihatan lah untuk mengatasi pandemik ini. Pengorbanan yang dilakukan oleh PPP khususnya dengan staf-staf yang lain memang cukup hebat. Cukup hebat. Ya, kalau kita dengar apa yang diberikan oleh Tuan tadi, begitu besar sebenarnya peranan penolong pegawai perubatan ini dalam menyokong sistem kesihatan negara kita. Jadi mungkin Tuan Haji boleh mewawarkan khususnya kepada belia di luar sana untuk melihat bahawa penolong pegawai perubatan ini ialah satu ruang dan juga peluang untuk mereka mencubakan diri mereka sebagai satu kejaya, dan mungkin apa harapan untuk kerajaan seterusnya kelak nanti, apa perkara yang perlu mereka lihat dan perhalusi. Mungkin ada beberapa kekangan yang mungkin dihadapi. Sebenarnya Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia memang sentiasa mainkan peranan untuk menggalakkan belia-belia untuk mencuburi bidang ini. Khususnya di sektor swasta, di mana pada ketika ini ada sebanyak 13 kolej yang mendalikan program. Kerana kebanyakan pada mereka ini melihat perkhidmatan dalam kerajaan itu lebih merjelah ataupun lebih seronok daripada yang di swasta ataupun memberi pulangan yang lebih baik. Sebenarnya ini tak benar. Pulangan ataupun kerja tugas mereka adalah sama saja, sama ada mereka bertugas di swasta ataupun hospital kerajaan. Kerana peranan mereka memainkan ialah untuk memberi rawatan sakit dengan niat untuk menyelamatkan nyawa dan kekurangan komplikasi. Jadi satu bidang tugas yang agak menyerodokkan dan mencabar. Jadi sepatutnya belia-belia di luar sana mengambil kecabaran ini dan mencuburi dalam bidang penolong perubatan, dan peluang pekerjaan itu amat terbuka, luas. Khususnya di sektor swasta kebelakangan ini. Kalau zaman dulu mungkin tidak. Semuanya tumpu kepada kerajaan. Sekarang begitu luas, seperti mana Encik Zulhilmi kata, sekarang dah dalam beberapa tahun ni aja dah 6,000 dan permintaan sedang meningkat. Dan pihak persatuan ada kerjasama dengan universiti-universiti swasta, kolej-kolej swasta dan juga di sektor perkhidmatan kesihatan swasta, hospital dan sebagainya untuk menggalakkan mereka ini menawarkan perkara-perkara yang terbaik, gaji dan
kerja yang amat memuaskan. Kepada masanya mereka anggap bahawa kerja swasta ni peluang untuk meningkat, maju, naik pangkat tidak ada. Sebenarnya ini tidak benar. Dia terpulang pada individunya. Betul. Ya, jadi kita berharap beliau di luar sana ambillah peluang untuk menceburi bidang penolong pegawai perubatan. InsyaAllah. Jadi kita harapkan melalui apa yang kita sampaikan pada pagi ini dapat kita berikan manfaatnya kepada golongan belia khususnya untuk menceburi bidang perubatan khususnya sebagai penolong pegawai perubatan ini. Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga tamu kita, Haji Mustafa Abdul Majid, Encik Zulhelmi Abdullah dan juga Dr. Haji Alias Mahmud atas perkongsian pada pagi ini berkenaan pemerkasaan dan juga peranan penolong pegawai perubatan dalam menyokong sistem perkhidmatan perubatan negara. Menawar hari ini sebenarnya banyak topik yang kita kongsikan bersama